Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa qayyumus samawati wal ardin wa maliku yaumiddin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم احفظنا من كيد الكائدين ومن حسد حاسدين ومن سحر الساحرين يا رب العالمين اللهم من أراد بنا وأراد بإسلامنا وأراد بأعراضنا ومنهجنا وبدراستنا ومن حولنا ومشايخنا بسوء أو حقد أو حسد أو فتنة أو سحر أو فساد أو شحناء أو خيانة أو افتراء أو صد اللهم يا جبار السماوات والأرض اصرف عنا شرورهم واجعل شرورهم على نحورهم واجعلهم آية وعبرة لأولي الألباب يا سميع الدعاء اللهم عليك بمن صد عن سبيلك يا رب العالمين اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh. Pada pagi yang mulia ini, marilah sama-sama kita meluangkan masa kita supaya kita boleh bersama di dalam ruangan pengajian tafsir kita sebagai sambungan daripada pentafsiran surah Syura kepada ayat yang ke-9 lah hari ini ni biiznillah ta'ala. Kerana kemarin itu kita telah tengok ayat yang belum daripada ni, iaitu ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Ya Allah Subhanahu wa taala senantiasa doayak kepada kita, kata Quran itu buat turun mari kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara jelas dan nyata dan terang. Dan jika Allah Subhanahu wa taala kehendak, nescaya manusia kita itu akan berada di atas aliran ajaran agama yang satu. Sama ada agama itu adalah agama yang pesing tak kenal Tuhan, tak beriman dengan Tuhan, dan agama yang beriman dengan Tuhan, yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Taala royak pula orang yang Tuhan pilih jadi orang beriman, orang tu masuk di dalam rahmat Tuhan, dan orang yang zalim kepada diri, orang tu tidak ada pembantu penolong kepada diri dia walau bagaimanapun. Seterusnya ayat yang ke-9 ini, sebagaimana kita dengar dah lah tadi, kata Tuhan ini ia tak ui pertolongan kepada orang-orang yang zalimun. Maka sifat orang yang zalimun hak Tuhan kehendak di dalam Quran tu ayat yang ke-8 tu siapa? Yakni orang yang Tuhan nak rayak di dalam Quran ni lah. Kata sifat orang zalim tu macam mana?
Orang hak Tuhan tak ada rahmat kepada dia tu bagaimana? Orang yang Allah Subhanahu Wa Taala murka kepada dia tu siapa? Allah Taala nak royak kepada kita, cuba kita pakat dengan cara tadabbur, dengan cara baik, dengan cara hati terbuka, akal fikiran kita terbuka supaya benda ni boleh masuk duduk dengan kita dan dia akan jadi manfaat bagi diri kita semasa kita guna umur dalam dunia yang sementara, dan kita akan pula hidup satu alam yang kekal abadi, iaitu alam akhirat yang tidak ada susah, tidak ada sedih, tidak adanya mati, tidak adanya kesusahan dan sebagainya, kalaulah kita itu beriman dengan Tuhan molek, bertauhid kepada Allah Ta'ala dengan cara asa, dan kita itu kekalkan itu amalan kita sehingga kita berjumpa dengan Tuhan, maka itu adalah keuntungan yang besar sekali lah bagi kita. Jadi ayat yang ke-9 Tuhan kata ni sifat orang zalim. Tuhan kata a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Amittakhadhu min dunihi awliya fallahu huwal wali wa huwa yuhyil mauta wa huwa ala kulli syai'in qadir. Amittakhadhu makna dengan cara sepatah lalu, adakah patut mereka mengadakan penggawal-penggawal kekasihlah selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Patutkah orang-orang yang tidak beriman itu mengada beberapa Tuhan yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Patutkah Tuhan tanya? Sedangkan mung sendiri yang mengaku kata Allah lah yang menjadikan mung, yang menjadikan langit bumi, yang menghidup, yang memati. Akan tetapi apabila mung tu naknya sembah Tuhan, patuh kepada Tuhan, mung tiga sembah banyak doa daripada Tuhan-Tuhan lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah patut, adakah layak, adakah elok buat kerja umpama tu? Ni sifat orang zalim tu. Sifat orang zalim, dia duduk dalam dunia ni, dia duduk pakai hidup pada dia ni, amittakhadhu min dunihi awliya. Duduk mengambil kekasih, duduk ambil Tuhan, ambil tempat ibadat lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni perkara yang berat. Kita orang Islam terkadang kita kena beringat juga daripada perkara-perkara ni. Kerana jadi berasa kata kita hidup atas muka bumi ni, pada akhir zaman banyaklah daripada cobaan yang manusia itu terlibat dengan mengabdikan, memperhambakan diri dia lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pohonlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala jagakan kita daripada perkara tersebut, daripada sihir, daripada menujung, daripada tanya naksik kita terhadap orang-orang yang tak tahu perkara yang gaib. Maka itu adalah salah satu daripada kita mengadakan awliya bagi Allah Subhanahu Wa Taala juga. Sedangkan dia kata fallahu huwal wali, maka sesungguhnya maka Allah itu ialah penggawal, sedangkan Allah lah kekasihnya. Huwal wali makna yang jadi kekasih, yang menjadi penggawal, yang duk mengatur, yang merazki, yang menghidup, yang memati. Itu kerja Tuhan kita. Maka janganlah kita itu paling daripada kita nak ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada perkara-perkara yang kita faham tadi. Tak boleh
Kita kena teruslah ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana kita yakin di dalam dada kita, hati kita, kata yang mengadakan kita, yang menjadikan segala-gala, iaitu Allah. Tak ada Tuhan yang lain. Apatah layaknya kita paling daripada kita nak mengabdikan diri kepada Tuhan yang menjadikan kita dengan cara tunggal, kita nak ibadat kepada yang lain. Adakah layak? Tak layak lah. Tak sepatut, tak bagus, tak molek. Itu makna kata fallahu huwal wali. Allah Ta'ala lah. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah Ta'ala lah yang jadi penggawalkan bagi orang-orang yang beriman. Kerja Tuhan sebagai wali kita lagu mana? Iaitu mengeluarkan kita. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Yakni mengeluarkan kita itu sebagai orang yang beriman daripada kegelapan jahiliyah, kegelapan kekufuran, kegelapan syirik menyengutu, kegelapan maksiat, bid'ah dan sebagainya, kepada cahaya iman, cahaya tauhid, cahaya Islam, cahaya sunnah, dan cahaya yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, boleh kita reti dan tahu perkara segala-galanya. Itu Tuhan. Itu makna kata fallahu huwal wali. Apabila kita ada gapo, wak kiralah dengan Tuhan kita. Caralah dengan Tuhan kita. Bergaduhlah dengan Tuhan kita, supaya kita itu tidak jadi rusing dan serabut. Manusia apabila dia gantungkan hati dia kepada Tuhan, maka hati dia akan jadi berasa tenang. Walaupun duduk di dalam cobaan, tidak ada manusia yang hebat-hebat, yang teguh-teguh, yang tinggi-tinggi darajat, pangkat, kelebihan hak Tuhan beri, malaikat Tuhan itu coba dengan perkara-perkara yang hebat juga. Tetapi kita sebagai manusia tak tahulah hal keadaan perasaan seseorang itu. Tapi diri seseorang pakat tahu belakalah, kata dia tu ada cobaan yang tertentu yang Tuhan coba dia. Maka di situlah Tuhan nak royak dalam ayat ni kata fallahu huwal wali. Maka Allah lah, iaitu Tuhan yang menggawal, yang mengatur, yang menjaga, yang mengada, yang menjadi, yang merazki, yang memati, yang menghidup. Allah Subhanahu wa ta'ala hanya jua. Allahu huwal wali ni biya. Huwa yuhyil mauta. Wa ari pula wa huwa. Dan wa huwa, sedangkan ia Allah Subhanahu wa ta'ala menghidupkan perkara yang mati. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala menghidupkan perkara yang mati. Allah Ta'ala hanya jua yang kuasa nak menghidupkan perkara yang mati. Perkara yang mati yang kita tengok pergi, tak ada siapa pun berasa tak sedih, tak rusing. Apabila kita tengok perkara yang kita duduk sekali, yang kita duduk bergaul dengan dia, dia meninggal, kita pergi, maka kita berasa sedih, berasanya rusing, berasanya serabut. Akan tetapi ingat, kata mati itu bukan kesudahan bagi kita. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghidupkan kita pula. Maka yang nak menghidupkan perkara yang mati, tak lain tak bukan malaikat Allah hanya jua yang kuasa. Yang lain tak kuasa. Itu makna kata wa huwa yuhyil mauta. Sedangkan ia Allah Subhanahu wa ta'ala kuasa di atas menghidupkan perkara-perkara yang mati. Tuhanlah yang kuasa. Kemudian wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah. Sedangkan ia Allah, mari huwa berapa kali? Huwal wali, huwa yuhyi, wa huwa ala. Sedangkan ia Allah Subhanahu wa ta'ala itu di atas semua perkara yang dia itu kanak, ia kuasa belaka. Nawi tahu kata, hei manusia, tidak ada perkara yang mung itu berasa dalam hati, jadi susah, jadi tersumak, yang kamu itu berasa nak wi dapat,
Berasa nak winya boleh. Semua itu kalau kita gantung kepada Tuhan, nescaya Tuhan itu kuasa di atas semua. Cuma tunggunya masa. Tiap-tiap perkara Allah Ta'ala itu letak masa siap-siap dah. Bila nak berlaku, bila nak berjaya, bilanya nak jadi, bilanya itu terserah di atas hikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala kuasa di atas semua. Makna dia sangat jelas, sangat nyata. Akan tetapi kita nak terasa, tak terasa hati kita. Kadang kita percaya kata Tuhan kuasa di atas semua. Tapi kita tak yakin. Masalah yakin suku. Masalah percaya suku. Masalah iman suku. Percaya benar, akan tetapi yakin kurang dan sebagainya. Itu terhenti di atas taufik, kekuatan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seseorang hamba yang Allah Ta'ala itu kasih dan kandaki baik terhadap dia. Itu maknanya wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sedangkan ia Allah di atas tiap-tiap sesuatu, ialah dia tu kuasa. Tuhan kuasa di atas semua. Kuasa nak mengada daripada tak ada kepada ada. Tengok situ sudah. Ya kuasa Tuhan ni tak serupa kuasa kita. Kuasa kita ni kita nak halih daripada keadaan kepada keadaan, ya. Seperti kita kata kita nak halih daripada beras jadi nasi. Sekadar tu, ya. Tapi tak kuasa nak mengadakan beras dengan tidak ada bahan apa-apa. Benar hak tak ada kamar dia nak mengada ada. Oh, tak kuasa. Tak kuasa sama sekali. Maka di situlah kita ni kena tahu. We tahu. Setelah daripada tahu, kakak duk kikih we masuk duk dalam hati. We yakin sungguh orang apabila duk jadi-jadi, duk buat jadi-jadi itu, sebab dia yakin lah. Kalau dia tak yakin ke, dia tak jadi ikut gapo-gapo pun. Sebab yakin-yakin ni bina di atas pendirian yang tetap. Nak buat tu tak ada yakin. Apabila tidak ada yakin, pendirian pun tak tetap. Tak berani nak putuskan. Tak berani nak pilih. Tak berani kita nak letakkan neraca kita di mana. Maka dengan sebab gapo boleh jadi gitu? Dengan sebab kita itu kekurangan yakin. Putus. Jazah we tetap we molek. Maka jadi bukan mudah. Terkadang kita ni ngaji belaka dah, tapi perlaksana hak kita nak masukkan perkara tersebut tu dalam hati tu. Dalam hati tu. Di situlah tempat yang kita kena duk tengok cara sini. Kemudian seterusnya mari kita tengok ayat yang ke-10 lah pula. Setelah daripada ayat yang ke-9 kita baca dah. Gaponya Tuhan nak rayak kepada kita. Jadi tepat hak jadi satu tu gapo? Orang Islam. Satu orang Islam ni, yakni Allah Ta'ala sebagai wali bagi kita. Sebagai pengurus, penggawai. Pentadbir bagi kita. Tak ada khilaf situ. Dan orang Islam pakat satu kata Tuhan tu kuasa di atas menghidupkan benda mati. Tak ada khilaf juga. Tak ada perselisihan juga. Dan orang Islam satu lagi di atas kata Tuhan ni kuasa di atas apa yang dia kandak. Tiap-tiap perkara hak Tuhan kandak, Tuhan kuasa. Tuhan kuasa nak buat, Tuhan kuasa nak mengada. Tak ada mana-mana pihak boleh nak sekat, boleh nak gariskan kata tak boleh nak buat ada. Maka sifat kesemulaan jadi manusia ia ada bersatu dan ada perselisihan. Ya tak lagi. Kalau kita tilik dalam dunia kita ni hidup harian ni ya dua tu. Wa emo senapak ke, wa emo tak senapak ke.
Nampak tak tu? Nampak ke ratik? Tak senapak ke ratik. Ya dua tu. Maka apabila cara kita tak senapak ke ni, banyak juga masalah hak berlaku. Tuhan, lagu mana nak buat apabila kita sebagai manusia ni adanya urusan jadi perselisihan awak macam mana? Ni sini tepat dia ni. Tepat dia. Kita kena duk hajar semua diri kita ni. Sebab orang kita ni bahasa dia lah, ya pasal kata kena duk royak semua. Supaya manusia kena duk makan minum semua tu lah. Ya hari kemarin makan, hari ni nak makan pula. Esok nak makan pula. Lagi akan datang nak makan. Manusia pun supaya tu lah dengan ilmu pengetahuan. Kena duk royak semua. Kalau tak royak, nyo kena di suasana. Nyo kena di orang di tepi, nyo kena di perasaan, nyo kena di pangkat, nyo kena di harta benda, nyo kena di licin. Dengan sebab tu kena duk royak talqin semua. Sebab tu kena duk dengar semua. Dengar tak nanti banyak sejak sehari tak apa dah. Cuma kena ui masalah sikit kepada dia. Tuhan kata wa makhtalaftum fihi min syai'in. Dan apa-apa sesuatu yang kamu berselisih pahal padanya. Allah. Pahal ni bukan mudah nak bolehkan pahal. Nikmat pahal ni adalah satu nikmat yang lepas daripada iman dan Islam Tuhan kita ni tak ada tanding juga. Al-fahm. Pahal. Bukan negeri pahal. Pahal. Makna reti. Apa yang orang nak wirti, ataupun syariat nak wirti, ataupun Tuhan nak wirti. Hak utama Tuhan lah nak wirti. Kita reti sebagaimana Tuhan nak wirti, kita reti. Satu nikmat besar tu. Maka apa-apa sesuatu yang kamu selisih dalam masalah pahami padanya, pasti. Selisih di sini katanya alim ulama kita, yakni daripada urusan semua, amun fi jami'il asya', pada semua urusan Allah. Semua urusan mana-mana, gerak-geri manusia itulah. Seolah kata kitab Tuhan ni hak ning lah, makna kata apabila ia boleh jalan sungguh tu, lah podok kata. Jadi tak kena pakar dalam hak lain. Pada dengan dia akan tetapi dengan sebab ada kanun wada'i, makna kata undang-undang hak yang dipikir, yang diagak naik oleh ahli-ahli yang bijak pandai di kalangan ahli politik itu, dia buat undang-undang nak meretahkan negara. Di situ tu kita kena bak dia lah, bak undang-undang negara tu. Tak ada gapo nak buat undang-undang pun. Asalkan jangan duk belaga dengan perlembagaan hak Islam kan sudah lah, tak ada masalah. Yang kita nak cakapnya tak kira undang mana-mana pun. Fahami masalah gapo-gapo pun tak keluar tu baik daripada gerak-geri hidup pai manusia. Hidup pai manusia wa emo lah. Ada benda hak wajib kita kerja. Ada benda hak sunat kita kerja. Ada benda hak makruh kita kerja. Ada benda hak haram kita kerja. Ada benda hak haram kita kerja. Bangun mari sehingga tidur, sehingga bangun pula, tidur pula. Ia tak lepas daripada 5 tu. Ya, ia tak lepas daripada 5 perkara tu. Ia lari tak lepas. Tiba-tibanya mari perselisih. Dalam masalah mana-mana pun tak kira lah. Mana awak lagu mana ya Allah? Fa hukmuhu ilallah. Di sini berat. Fa hukmuhu ilallah. Maka hukum, mana keputusannya, keputusan perkara yang jadi selisih tadi itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Klik ke Tuhan. Khilaf ni iaitu ikut khilaf gapo-gapo pun dengan mari dengan cara umum di sini. Klik Tuhan lah. Khilaf masalah harta benda ke, khilaf masalah keadilan ke, khilaf masalah apa nama undang-undang ke, khilaf masalah hukum hakik ke, kagapo kira
Sebab tu fa hukmuhu ila Allah, makna kata lagu mana fa hukmuhu ila Allah. Mana hukum itu kena kembali kepada Allah. Dia nak bawa kembali di sini. Tak lain tak bukan orang yang Tuhan jadi sebagai warasatul anbiya tu lah. Daripada kalangan umat Nabi hak alim pandai bijak erti tu. Hak tu makna kata kita kena tupai dia supaya dia pipingkan kita kepada hukum Tuhan. Kita tak pandai nak tahu hak mana wajib, sunat, makruh, haram. Nah, hak mananya harus kena tupai mereka. Kemudian wajib di atas mereka jangan dah heret kelik kepada diri. Tak ada. Kena kelik kepada hukum Tuhan sungguh. Orang tanya masalah reba, jawab benar lah. Kata Tuhan lagu mana kata, kita orang hak ngaji pandai tu. Orang hak erti pandai, alim ulama tu. Wayak sepengah Tuhan nak. Masalah risuah belah mana? Masalah zalim belah mana? Adil lagu mana? Masalah bunuh balas lagu mana? Masalah qisas lagu mana? Wayak betul. Nak wayak betul ni, nak heret orang klik kepada Allah Ta'ala ni. Berat bukan dia baik. Bukan mudah. Orang kata payah gapo orang tak duduk takhisi situ, dia tak tahu. Nampak tu tak? Tiap-tiap khisi ni ya adanya pangkat dia masing-masing. Dia tak serupa. Kita orang tak ada khisi ni ikutlah, ikut mana pun. Tapi orang ada khisi, jangan main dengan dia. Ya ada anak rakyat duduk di belakang lagi. Nah, dia ada pengikut lagi. Ya gotu dia bergoning. Terkadang kena duk mengelik. Itu makna kata bukan mudah lah nak fahukmuhu ilallah tu. Reti belaka, muka pakat mengaji belaka kau orang alim ulama ni, ya reti. Keputusan hukum itu klik kepada Allah, reti belaka. Tak ada payah duk kata gano situ. Tapi perlaksana hak kita nak heret klik sini sungguh tu berat. Bukan tak berat, letih. Kena bersabar sungguh-sungguh lah. Hawak apanya? Fahukmuhu ilallah. Kerana dia tu adalah hakim. Tuhan tu adalah hakim padanya. Pada masalah ada perselisihan tu. Hakim lagu mana? Keputusan lagu mana? Dengan apa hak Tuhan royak dalam Quran dan apa hak Nabi SAW bawa mari. Tu. Keputusan tu. Hak Nabi bawa datang, hak Tuhan royak di dalam Quran. Supalah ayat ni. Apa nama? Wa makhtalaftum fihi min syai'in fa hukmuhu ila Allah. Sama sahaja dengan ayat fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul. Maka jika kamu itu ada perselisihan pada sesuatu, tak kira mari dengan isim nakirah tu, maka hendaklah untuk kembali kelik pada Allah Ta'ala dan Rasul. Ini risalah daripada Tuhan kepada kita nah. Jangan kita duk memikir kata hak ni Tuhan duk oyak kau orang dulu saja, kita tak ada kena mengena dengar sedap telinga gitu ya. Ada. Hak ni hak kita dah ni. Nah, orang dulu ya lepas mari dah. Hak ni hak kita dah, bukan orang lain lah hak ni pun. Jangan duk memikir je duk faham kata hak ni belah kita dengar. Cuba tafsir ayat sedap-sedap sikit. Ya bukan sedap, biasa sedap di telinga. Ya biasa sedap kita kena tanggung. Nampak tu tak? Sebab tu lah. Kita kena faham juga. Kena faham molek. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul. Klik pada Allah Ta'ala dan Rasul. Pakai hukum hak tu lah. Tu. Fa hukmuhu ila Allah. Hawak apa kita kena kembali klik pada Allah? Dzalikumullahu rabbi. Demikian itulah dzalikum. Demikian itulah Allah Subhanahu wa taala Tuhan bagi kita. Yakni ialah sebagai hakim, orang yang buat keputusan pada tiap-tiap sesuatu. Nak jadi orang yang beriman ni, ya kena beriman lagu ni lah. Kita tak mengaku kata Tuhan kita ni Allah ni Tuhan kita. Maka janganlah kita itu letak dia di belakang.
Jangan buat gitu. Nampak tak tu? Terkadang ya Allah Ta'ala Tuhan kita. Tapi harta orang tak boleh kelipah. Harta anak yatim pun gomo. Reba pun gomo. Risuah pun tak apa. Tak boleh lah tu. Seolah kata kita tu mengaku tak sungguh. Kita kena pakat-pakat buat lah. Kena pakat-pakat kikih sikit-sikit sekali. Sikit-sikit sekali. Jangan duk berat dah. Kau hagi gitu. Kita berasa kata boleh terima belaka lah kalau kita tu orang beriman, orang hak ada Islam sungguh tu. Hak lagu ni bahasa orang ni tak ada jadi payah ya gapo. Tu. Zalikumullahu rabbi. Demikian itulah Allah itu Tuhan bagi aku. Alaihi tawakkaltu. Di atasnya lah aku itu tawakal. Makna aku nak kembalikan urusan kepadanya lah. Salah gitu. Awak apa kena alaihi tawakkaltu di sini pula? Kerana apabila kita nak jalan mengikut apa arah hak Tuhan suruh tadi tu, kita kena ada juga sifat tawakal kepada Tuhan. Kita kena gantung dengan dia hukum ni. Kalau tidak, jatuhlah kita. Gugur pah tanah kita. Kok mana? Kerana tak ada tempat nak bergantung. Nak gantung di atas Tuhan. Alaihi, di atas Allah tu, kita tawakal. Kuayak dah ya Allah. Hukum memang suruh kuayak dah. Aku pun ambil dengan cara, ambil dengan hikmat dah. Kuayak sesuai dah dengan masa, dengan tempat, dengan orang, dengan cakap, bahasa, gaya, berapa cukup lekat. Aku suruhlah urusan kepadamu pula. Apa aku ayat mu jagalah. Munglah tempat yang nak buat jadi berlindung bagi aku. Aku serah tawakal dah kepadamu. Itu cara kita tawakal kepada Allah. Kembali hukum dulu kepada Tuhan. Awak apa? Kena kembali kepada Tuhan. Kerana kita mengaku dah kata Tuhan tu Tuhan kita. Itu maknanya gitu. Kemudian apabila kita sudah selesai apa hak Tuhan suruh kita royak, kita pun royak dah. Apa hak Tuhan suruh khabar, kita pun khabar dah. Apa hak Tuhan suruh laksana, kita melaksana dah. Kita pun tawakal dah kepada Tuhan. Wa ilaihi unib. Dan kepadanya lah aku kembali. Ya. Aku dah bimbing hak ning ya, kepadanya lah, yakni kepada Allah lah. Aku ni nak kembali. Unib mana aku nak kembali. Ya. Satu hari tak ada siapa pun tak kena klik pergi jumpa Tuhan. Nak jumpa Tuhan belaka, tak kira lah pia-pia pun kena jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jumpa buat apa? Jumpa liwaffihim ujurahum wa yazidahum min fadlih. Supaya Allah Taala itu menunaikan, membalaskan ganjaran kepada mereka itu. Dan Tuhan nak tambah ganjaran bagi mereka itu mengikut apa hak Tuhan suka. Tu. Manusia kita orang yang beriman yang mikirlah tu ya. Ya tak ada mikir lebih daripada apa yang Tuhan royak. Sebab itulah ia boleh pakai hidup dia dengan cara tenang molek. Orang kita apabila tidak adanya agama, tidak ada Tuhan, duk kontrol, duk bentuk, duk royak, duknya apa nama ni piping dia, nescaya pergi tak kena juga. Sebab tu jangan kita takabur lah. Orang nak tunjuk hajar, orang nak piping, orang nak tunjuk jalan ni yang molek bagi kita. Kita pun buat pandai, buat reti, buat tak ada ambil cakna, tak ada ambil penting, ambil berat. Nescaya kita tak akan selamat lah. Kalau kita ambil pendirian lagu tu, kenapa kau Tuhan duk royak sampai begitu lalunya? Kerana manusia ni tabiat dia lah tu dah. Tabiat dia pesen kata tak molek tu ke. Tu pesen kata berasa kata reti tu. Tu perkara-perkara yang kita kena tahulah di situ. Itu makna kata zalikumullahu rabbi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Itu ayat yang ke berapa tu? Ayat yang ke 10. Seterusnya Tuhan kita ni nak royak pula.
Lepas daripada dia mengajakkan kita supaya kita hukum, buat keputusan, undang-undang, supaya dengan dia nak. Awak punya Tuhan. Tuhan nak ayat sebab pula. Ayat ke-11 ni sebab pula. Sebab gapo kita kena turut patuh kepada dia? Sebab dia gini Tuhan kata. Allah tadi itu Fatirus samawati wal ard. Yani Allah lah, ialah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Lepas daripada Tuhan, dua ayat kata zalikumullahu rabbi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Tuhan nak rakyat pula kata, hei manusia, aku suruh mung turut aku ni bukan kok mana dak. Aku nak mengingatimu satu lagi, kata aku tu yang menjadikan langit bumi tu, kamu duduk di atasnya tu, kamu duk guna tu, nah kamu dak ambil pedah tu. Aku yang sebagai Tuhan. Fatiru makna khaliqu, yang menjadi, yang mengada. Jadi apa? Langit-langit dan bumi. Nah, langit-langit dan bumi. Allah Ta'ala yang menjadikan langit-langit dan bumi. Bukan mudahlah orang nak jadikan langit, jadikan bumi ni. Tapi kita wasa kalih kan? Wasa kata kita duduk tah bumi, duduk gitu. Tengok langit ke tengok gitulah. Tak ada perasa ada hidup pe hati gapo-gapo. Tak ada. Maka Tuhan kata, hei, jangan buat gitu. Kira kata, mikir kata, faham kata. Tu salah gitu. Lepas daripada tu, Tuhan berayat kata, aku jadikan langit dan jadikan bumi. Dan aku jadikan manusia tadi itu daripada bumi itu juga. Lepas pada tu Tuhan kata, wa ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa minal an'ami azwajan yadhra'ukum fihi. Maknanya dengan cara sepatah lalu, ia yang menjadi, yang mengadakan langit-langit dan bumi, dan ia telah menjadikan bagi kamu daripada jenis kamu berpasangan, dan daripada binatang ternak hak berpasangnya juga. Makna kata Allah Ta'ala itu menjadikan orang yang sebagai mung tu juga daripada sejenis manusia itu juga sebagai orang yang nak mengadakan ataupun nak menjadikan ataupun sebab nak menjadikan manusia itu ada di atas muka bumi ini. Ya tak larilah. Juga bukan sekadar manusia sahaja Tuhan yang menjadikan gitu. Bahkan daripada binatang ternak ke pun Allah Subhanahu wa taala menjadikan daripada jenis dia tu juga pasangan-pasangan. Jadi gapokah ayat Tuhan nak ayat di sini? Nak ayat kata Allah Taala itu jadikan makhluk yang nama manusia itu berpasangan-berpasangan, ada gu dia. Juga binatang ada gu dia juga, ada berpasangan, ada berpasangi. Tu nak kita faham gitu. Ada lelaki, ada perempuan. Nah, lelaki sama ada menata ataupun manusia, gitulah ya Allah Subhanahu wa taala jadi. Yadra'ukum fihi. Ia membanyakkan kamu padanya. Daripada pasangan itulah Allah Subhanahu wa taala jadi biak. Jadi membanyakkan akan manusia-manusia dan binatang-binatang hak tersebut tadi. Setelah daripada Tuhan raya kata binatang pun ada pasangan, orang pun ada pasangan, mana gu gitulah, dua gitu. Ayat yang ke-10 ni dalam surah Syura ayat ke-11 ni, Tuhan ayat kata, hai aku bukan supaya tu. Aku tak ada pasangan. Nah, aku ni tidak ada berhajat kepada apa hak manusia itu berhajat ataupun binatang itu berhajat. Tuhan kata, laisa kamitslihi syai'un. Di sini mana kata tidaklah, mana tidak ada sesuatu pun
sama dengannya, iaitu sama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana Tuhan tak ada berpasangnya kali Tuhan tu bukan berpasangnya, bukan ada isteri, ada anak sebagaimana dakwa orang-orang musyrikun, orang-orang Nasara, orang-orang Yahud yang duk dakwa itu. Bukan. Tuhan kata laisa kamitslihi syai'. Tu makna tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada. Yang duk kata lagu tu. Nampak tu tak? Wa huwas sami'ul basir. Sedangkan ia itu sangat mendengar lagi sangat melihat. Makna kan di sini, makna ayat kata ayat laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir, nak menafikan kata Allah Subhanahu wa ta'ala itu adanya berpasangan. Itu makna ayat. Makna kata Tuhan tak ada berpasangnya serupa dengan apa aja mak? Serupa dengan manusia dan binatang. Bukan Tuhan tak adanya perbuatan, nama dan sifat sebagaimana orang dah faham. Itu bukan. Sebab tu siyaqul ayat ni yang menunjuk di atas maksud dia. Kalau kita pergi kerak tengah situ, kita ikut nak syarah. Sebab tu Quran ni ya sedaging. Sedaging tak? Mana kata dia itu yukammilu ba'duhu ba'da. Sempurna setengah di atas setengah. Tak boleh kita nak pergi pasal, nak pergi hurai, nak pergi jelaskan makna dia, perkara yang dia itu bukan kehendaki dia. Tak boleh. Dengan sebab itu Quran ini ya muhkam lah. Ya boleh faham, reti selalu dah. Kata apa? Kata dia itu maksud macam mana. Tu makna kata laisa kamitslihi syai'. Ulama pun kata gitu juga. Laisa ka khaliqil azwaj kulliha syai' li'annahu al-fardus samad alladhi la nadhira lah. Ulama pun kata gitu. Tidak ada barang seumpama Tuhan itulah. Kata ada berpasangnya Tuhan, tak ada berpasangnya. Tak ada. Bahkan dia itu asa tunggal, tidak ada umpama baginya. Nak kata umpama tak boleh. Nak kata umpama tak boleh. Tuhan nafi daripada diri dia perkara-perkara hak tersebut. Setelah daripada tu, mari kita tengok ayat yang ke 12 sebagai ayat akhir pada perjumpaan kita pagi ini. Saya katakan lahu maqalidus samawati wal ard. Allah. Mana kana lahu maqalidus samawati wal ard. Kepunyai Tuhan lah anak kunci rezeki yang ada di langit dan ada di bumi. Anak kunci semua itu, anak kunci rezeki pula tu, yang ada di langit ataupun ada di bumi, milik bagi Allah Subhanahu wa ta'ala hanya jua. Kalau kita ngaji dalam uslub Arabi tu, uslub Quran, susun ni bercakap pe Quran ni, tak lain tak bukan erti dah lah. Dia wari lahu tu depan daripada maqalid tu. Nampak tu tak? Tu. Allah kata nak mentakhsis, nak menentukan, nak mengkhususkan kata anak kunci rezeki itu ada di Tuhan hanya jua. Tak kira di langit, tak kira di bumi. Maka apabila kita tahu lagu tu dah bubuhlah dalam hati kita. Terkadang kita bubuh dalam hati tapi kita tak yakin pula. Klik pada hak sakdi tu. Tak yakin. Nampak demo risuah, kalau tak makan risuah ni bila lagi nak kaya. Nampak duit reba banyak tu baik pada bank tak makan duit ni bila nak kaya. Tahu kata lahu maqalidus samawati wal ard. Tapi podok kata tu. Jadi hasilnya dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang mutasarrif, yang mengatur, yang menghukum, yang membuat, yang mengada,
yang mentadbirkan Allah Subhanahu wa taala hanya jua. Setelah daripada tu, rezeki ada di langit dengan cara umumnya. Rezeki ada di bumi dengan cara umumnya. Apabila sebut kata rezeki ada di bumi, ada dalam laut hak banyak sekali rezeki. Rezeki manusia ada mana? Ada dalam laut hak banyak sekali. Dan ada di dalam tanah pun ada. Nah, dalam bukit bukau pun ada. Dan di langit hak utama sekali. Kerana Tuhan kata dalam ayat yang lain, Tuhan kata wa fis sama'i rizqukum. Pada langit itu ada rezeki. Walaupun setengah ulama kata sama' di situ mana air hujan pun. Tetapi di langit itu Tuhan kata ada rezeki bagimu. Karena dia Tuhan nak uwi kedak kita. Hawi ya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Tidak ada binatang ataupun orang jenis makhluk yang duk berjalan di atas muka bumi ni, malaikat Allah Ta'ala mewajib di atas dirinya sendiri subhanah. Kata Tuhan itu nak rezekikan perkara tersebut. Tuhan nak rezekikan perkara tersebut. Ya dah. Tapi Tuhan ayat dalam ayat surah Syura ni Tuhan kata, ya basutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allah. Lah mana? Dan ia dan Allah Subhanahu wa taala itu meluaskan rezeki bagi sesiapa yang ia kehendak. Orang tu nampak mewah rezeki dia. Ada je mak. Tak putus makannya dia. Tak putus duit dia. Ada. Saya boleh tengok dengan mata kepala. Allah rezeki orang tu makna kata yabsutur rizqa liman yasha. Bahkan dia boleh hui pula makan ni kepada orang. Banyak tu hui dia. Kerja supaya orang ramai-ramai lah peja juga. Kenapa? Masalah ni Tuhan nak hui lagu mana ada hikmat dia. Yabsutur rizqa liman yasha. Tuhan meluaskan rezeki bagi siapa yang ia kehendaki. Nak masuk dalam kehendaki Tuhan ini, ia tengok sebab-sebab hidup kita juga. Wa yaqdir. Tu. Dan ia yang mensempitkan. Mana kata Tuhan yang menggariskan rezeki. Tak jadi luah. Kerja lapan je perlu sepak keting juga. Tapi boleh hanya tu. Nak makan terkadang tak cukup. Ada lagu tu. Hawa apa? Tuhan rakyat dalam Quran terpaksa lagi. Tuhan kata, walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ard. Walakin nunazziluhu biqadarin ma nasha'. Kalau Tuhannya perluah belaka, jadi mewah belaka, rezeki kepada hamba dia tak kira mana-mana. Nya pakat barau fil ard. Tahu mana? Nya pakat melampau dalam hidup pada bumi ni. Orang kita yang gitu atas je mak. Jadi kalau tak biasa duk sakit, pasal sakit, pasal nak ubat orang tak berhenti. Nah, tak biasa susah, pasal takabur, terlupa sampai kata Tuhan je yang kata-kata orang habis tolong dia, tak sampai ke Tuhan terlupa. Ada ke tak dalam sejarah tu Firaun tu? Qarun, Namrud dan sebagainya. Banyak lagi lah kalau nak sebut juga. Walakin nunazziluhu biqadarin ma nasha'. Tapi tentu Tuhan waktu turunkan rezeki pada hamba dia sekadar mana hak Tuhan kehendak. Tuhan tahu. Orang ni biasa nak meluaskan rezeki tak boleh kepada dia. Orang ni tak apa. Ya gitu. Di atas gapo tu? Yakni di atas hikmat yang Allah Subhanahu wa taala hanya jua tahu. Tuhan tahu kata orang ni nak kaya tak boleh. Nak beri mewah tak boleh rezeki pada dia. Kalau beri mewah pada dia, nyegi kok lain. Orang ni boleh beri mewah kepada dia. Tak apa. Juga manusia. Orang ni hajar boleh, orang ni hajar tak boleh. Orang ni kita buat baik dengan dia boleh, orang ni nak buat baik tak boleh. Ya ada. Tak serupa. Di atas hikmat al-balighah, Allah Ta'ala lah yang tahu perkara tadi. Maka kita sebagai manusia ngaji dah Quran, kita kira lah, letaklah keadaan kita tu.
setelah daripada tu Tuhan khitamkan ayat ini dengan kata kerana innahu bikulli syai'in alim, kerana sesungguhnya ia Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui tiap-tiap sesuatu. Tuhan lah yang tahu, kata orang ni aku boleh nak beri rezeki banyak kepada dia, kaya boleh orang ni. Orang ni tak boleh nak kaya, tak boleh nak lebih, tak boleh nak reti, tak boleh nak pandai. Awak apa? Kerana ada hikmah yang tertentu. Ada hikmah yang tertentu. Maka orang tanya Nabi lah alaihi salatu wassalam, kalau gitu ya Rasulullah, awak apa kita kena duk cari asbabnya? Nabi kata, i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqalah. Buat kerja, cari asbab, gi berjalan, fantashiru fil ard wabtagu min fadlillah, cari rezeki dan sebagainya. Maka tiap-tiap orang itu Tuhan akan memudahkan bagi dia perkara yang Allah Subhanahu wa taala tahu, dan Tuhan tulis bagi dia, makna tetap bagi dia sebagaimana hak Tuhan kehendaklah, tak terlucuk daripada ilmu Allah Subhanahu wa taala walaupun sikit pun. Itulah sedikit daripada pengingatan daripada pengajaran surah Syura daripada ayat 9 sehingga ayat ke-12 pada pagi yang mulia ini. Mudah-mudahan kita dirahmati, ditaufik, diberi hidayah, diberi faham oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sama-sama kita berdoa kepada Allah Jalla Jalaluh supaya kita selamat daripada bala petaka, dan marilah sama kita membantukan pengajian kita dengan tenaga, dengan doa dan dengan harta benda, supaya kita bersama-sama jaya hidup dalam dunia. Jangan kita bakhil. Wa may yabkhal wa innama yabkhal an nafsihi. Yes, siapa dia berasa bakhil, buat kerja bakhil, maka orang tu tak lain tak bukan bakhil untuk dirinya sendiri. As'alullah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamih ayaj'alana wa iyyakum mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ahsin aqibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Allahumma aslih lana dinana allazi huwa ismatu amrina وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعلنا من المخلصين. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.